Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua para graduan untuk convocation kali ini. Hari ini saya akan berikan sedikit taklimat berkaitan dengan pengesanan graduan yang sepatutnya diisi oleh setiap pelajar yang akan tamat pada sesi convocation kali ini. Okey, saya sharekan slide yang berkaitan dengan taklimat pengesanan graduan. Okey, baik. Di sini saya ada satu slide yang berkaitan dengan convocation taklimat pengesanan graduan. Okey, sebagai satu usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh Politeknik Metro Tasik Bogor dan memajukan sistem pendidikan negara amnya, kami sangat memerlukan sokongan, pandangan dan maklum balas yang berharga dari anda. Maklumat yang diberikan digunakan untuk membantu institusi bagi merancang program yang lebih baik di masa akan datang. Jadi untuk ini setiap pelajar yang akan convoke pada tahun semasa perlu mengisi satu sistem yang berkaitan dengan maklumat pekerjaan dan sambung belajar dan sebagainya lah. Okey, apa itu kajian pengesanan graduan? Sistem kajian pengesanan graduan SKPG Kementerian Pendidikan Tinggi mula dijalankan pada tahun 2006. Pelaksanaan SKPG membantu dalam menghasilkan fakta-fakta yang boleh membantu pihak PPT dalam memperoleh perkara asas berkaitan alam pekerjaan graduan baru termasuk mengambil aspek keberlibatan pekerjaan, kebolehpasaran graduan, status atau taraf pekerjaan, pendapatan bulanan dan majikan graduan. Sampai itu, kaji selidik ini juga menitik beratkan pandangan dan penilaian graduan dalam aspek institusi termasuk keberkesanan program yang dipilih, penilaian terhadap kemudahan prasarana, perkhidmatan dan proses pembelajaran dan pengajaran. Objektif. Antara objektifnya adalah, kita tengok sini ada 3 objektif. Yang pertama ialah mengetahui status responden ketika menghadiri convocation. Maksudnya kata kalau kita isi sistem ni, kita dapat tahu berapa ramai pelajar ataupun graduan yang akan hadir pada convocation pada kali ini. Dan yang kedua is persepsi responden terhadap institusi pengajian tinggi mereka. Dan yang ketiga adalah mendapatkan maklumat pekerjaan serta maklumat melanjutkan pengajian responden. Metodologi yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah dijalankan secara atas talian dan laman resmi kaji selidik ialah graduan.mohe.gov.my. Lazimnya sistem dibuka untuk para graduan menjawab sebelum menghadiri convocation dan ianya akan ditutup selepas tarikh akhir majlis convocation diadakan. Okey, baik. Di sini adalah bagaimana sistem itu berjalan ataupun struktur soal selidik yang dijalankan dalam sistem tersebut. Terdapat 3, 4, 5, 6, 8 bahagian. Bahagian A, maklumat latar belakang responden. Bahagian B, status terkini ataupun status pekerjaan. Bahagian C, pekerja. Bahagian D, belum atau tidak bekerja. Bahagian E, melanjutkan pengajian. Bahagian F, pengalaman anda semasa mengikuti pengajian di institusi. Bahagian G, keberkesanan sistem pengajian dan kesediaan diri. Dan bahagian H adalah bahagian persetujuan graduan lah. Kita lihat next. Berikut adalah proses ataupun tata cara menjawab soal selidik yang perlu dipatuhi oleh semua graduan. Maknanya kata nak isi sistem nanti, kita kena faham dulu bagaimana cara pengisian maklumat tersebut. Okay, first kali kita tengok di bahagian pengisian kajian pengesanan graduan di mana kita masuk dalam sistem lah. Okay, sekiranya pelajar itu hadir untuk convocation, dia akan ikut step yang di bawah ni lah, cetak alih ni. Okay, yang pertama, hadir convocation sekiranya dia bekerja, sekiranya dia isi dalam sistem bekerja. Okay, di dalam ini
definisi bagi bekerja adalah termasuklah pertama, melanjutkan pengajian, kedua, meningkatkan kemahiran. Even you all tak bekerja pun, tetapi ada menghadiri kursus ataupun bengkel-bengkel yang berkaitan dengan bidang ataupun berkaitan dengan kemahiran-kemahiran tertentu lah. Dan yang ketiga, menjadi usahawan ataupun berniaga. Yang keempat, menjalankan perniagaan seperti ada premis sendiri ataupun kedai ataupun secara online kalau yang buat Shopee, Lazada dan sebagainya. Okey, yang kelima, bekerja separuh masa pun dikira bekerja ataupun kerja part time ataupun sementara. Yang keenam, bekerja dengan keluarga. Ada yang bekerja dengan keluarga yang dapat upah ataupun ada yang tak dapat upah pun dikira bekerja. Dan ketujuh, bekerja secara freelance. Okay. Yang ke-8, bekerja sendiri. Ke-9, menunggu penempatan kerja pun masih dikira di dalam bekerja. Okay. Golongan-golongan ini akan terus menjawab dalam talian yang diberikan itu dalam website http://mohe.gov.my. Dan selepas selesai menjawab soalan-soalan di dalam ataupun kaji selidik di dalam sistem tersebut, maka setiap pelajar tu akan perlu menandatangani persetujuan di dalam tu secara digital dan dia akan print slip SKP dan boleh ambil buah. Okay. Yang kedua, sekiranya dia nak hadir convocation tetapi dia tidak bekerja. Okay. Tidak bekerja ni dia memang tak kerja langsung. Memang duduk rumah saja, tak buat apa-apa langsung. Tak pernah apply kerja, tak pernah sambung belajar ataupun kita tengok kat sini lah, kalau kata tak ada langsung baru dikira tidak bekerja. Okay. Ini kena jawab selepas taklimat dan akta combo. Dan slip rasmi SKPD juga akan di print, perlu di print juga dan barulah kita ambil buah. Tapi digalakkan untuk sekiranya pelajar yang tidak bekerja perlu maklumkan kepada saya untuk kita huraikan lebih lanjut apakah istilah yang tidak bekerja tu. Mungkin awak pernah bekerja tapi awak assume tidak bekerja. Yang tu kita kena fokuskan balik. Kita kena berjumpa dengan saya sebelum mengisi borang tersebut. Okey, untuk yang tidak hadir convocation pula, yang tidak hadir. Okey, dia still kena jawab juga dalam soal selidik tersebut, still kena masuk sistem, sama juga macam orang yang hadir convocation. Okey, memang kena just tak cuma selepas selesai menjawab soalan ataupun soal selidik di dalam sistem tersebut, dia perlu print slip dan postkan maklumkan kepada pegawai pengesenian graduan dan barulah you punya transkrip ataupun result nanti akan ataupun CJ transkrip itu akan dipost oleh unit exam. Itu adalah flow dia. Sama Itu yang membezakan antara yang hadir dengan tidak hadir. Apa-apa pun perlu jawab soal sidik di dalam sistem tersebut. Okay, right. Okay, ini kita nak tunjuk bahagian macam mana apabila you all masuk dalam sistem tersebut, bagaimanakah dia punya interface. Sebenarnya ini adalah website, link yang nanti saya akan updatekan baru, ini lain, nanti saya akan maklumkan kemudian. Okey, ini adalah macam mana dia punya interface, nombor kad pengenalan, IC awak semua, institusi, kena pilihlah Politeknik. Okey, nama institusi, kalau kita Politeknik Metro Tasik Global, di sini institusi, dia kena pilihlah Politeknik Metro Tasik Global dan klik hantar. Okey, semua pelajar yang akan bergraduat ataupun yang akan graduate, sepatutnya bila masuk IC je dia akan terus boleh masuk. Hantar ni maksudnya kita akan masuk dalam sistem lah. Okay. Dia boleh isi maklumat pekerjaan tadi dan juga soal selidik sebagainya. Okay. Setelah selesai semua, akan ada satu step, iaitu bahagian setelah selesai bahagian A, masuk ke bahagian B adalah status yang utama sekali. Ini yang paling penting, bekerja ataupun belum atau tidak bekerja. Inilah maklumat yang kita perlukan.
Sekiranya status pekerjaan anda sekarang adalah bekerja, maka you akan klik bekerja lah. Kalau yang belum atau tidak bekerja, kena klik dekat bahagian button belum atau tidak bekerja. So yang ini saya galakkan, sekiranya ada yang belum ataupun tidak bekerja, kena maklumkan kepada saya dulu sebelum awak nak tik bahagian ni. Sebab ini akan memberi kesan kepada prestasi politeknik. Sekiranya you mereka banyakkan yang klik bahagian belum atau tidak bekerja. So saya nak maklumkan sekali dan diingatkan untuk semua, sebelum nak klik belum atau tidak bekerja, maklum kepada saya dahulu apakah saya patut klik di sini. Itu yang saya nak kena maklumkan. Okay, lepas tu dah settle dah semua, seterusnya you akan isi sampai habis. Dan last kali bila dah selesai, kita akan print slip pengesahan kajian penyelenggaraan TVET ni. Okay, print. Okay, contoh nama di sini Ahmad Afiq bin Mahlil, Institusi Politeknik Metro Tasik Gogo, nombor metrik dan tarikh kajian tu dibuat. And then you akan print benda ni dan bawa sekali semasa you nak buat pendaftaran ataupun semasa raptai nanti. So ini adalah proses yang terakhir lah untuk pengesahan graduan. So dah sekali, terima kasih kepada semua dan saya ucapkan tahniah kepada yang akan convocation pada kali ini. Sekian, terima kasih.